Lalu ia menjadikannya 7 lapisan langit dalam 2 masa, dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan kami hiasi langit yang dekat pada pandangan mata penduduk bumi dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tamawala ma ba'. Jadi tuan-tuan boleh ambil Al-Quran untuk sama-sama kita talaqi bacaan Al-Quran, dan kita tengok pengajaran tafsir daripada apa yang kita baca. Yang belum mendapatkan Al-Quran boleh ambil Al-Quran untuk rujukan. Sama-sama kita membaca, mudahan Allah Ta'ala meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan menambah bacaan Al-Quran kita. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن خاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung bacaan muka surat 478. 478 dari surah Fussilat ayat 12. Ayat 12 surah Fussilat. Surah Fussilat juzuk yang ke-24 ni. Saya ulang kali lagi, muka surat 478. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فقضاهن 7 samawat. Lalu ia menjadikannya 7 lapisan langit dalam 2 masa. Dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan kami hiasi langit yang dekat pada pandangan mata penduduk bumi dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ni dan ayat sebelumnya, Allah menceritakan kekuasaannya yang menciptakan seluruh alam cakrawala ini yang sangat luas, yang tak mampu manusia nak ukur berapa luas alam seluruhnya. Sehingga Allah gambarkan di sini, Allah ciptakan 7 lapisan langit. Dan apa yang kita nampak, bulan, bintang dan bintang-bintang yang bulan, matahari dan bintang-bintang yang lain tu hanya baru di lapisan langit yang pertama. Allah kata wa zayyana as-samaa ad-dunya, kami hiasi langit dunia. Langit dunia maksud langit yang paling hampir dengan bumi kita. Di mana kita tahu bahawa kita punya gugusan ataupun galaksi kita, galaksi alam ni, galaksi kampung galaksi kita, apa kata bumi, apa? Bima Sakti, galaksi kita ni Bima Sakti, yang mengandungi matahari, bulan, bumi, planet yang banyak. Kan? Itu baru satu perkampungan alam cakrawala yang kita boleh nampak mata kasar kita sekadar bulan, bintang dan sebagainya. Tapi ada lagi gugusan galaksi-galaksi yang berpuluh-puluh lagi, yang mana tak ada seorang pun yang boleh hitung ada berapa banyak. Kan? Sehingga ada je teknologi baru boleh nampak lagi benda yang belum dinampak. Ada lagi yang baru boleh nampak, ada lagi yang baru, penemuan yang baru. Maksudnya alam ni begitu luas, tak mampu kita nak hitung. Dan Allah menghiasi langit tu dengan masabih. Masabih ni kalau kita sebut ni macam lampu-lampu yang terang, iaitu bintang-bintang. Wa hifzan, walaupun bintang yang kita nampak tu kecil je, tapi mungkin dia lebih besar daripada bumi yang kita ada ni. Dan Allah melihara semua tu. Pelihara dari sudut pentadbiran Allah. Dia punya pusingan dia duduk di dia punya laluan dia sahaja. Zalika taqdirul azizil alim. Semua tu adalah Allah telah takdirkan, tetapkan. Takdir masa lahirnya dan masa matinya. Ada lahir mati juga, ya. Bintang-bintang pun, bulan-bulan pun semuanya ada lahirnya, mula cipta bila, dan ada tarikh mati dia. Sebab itu berlaku kiamat nanti. Al-Alim, Allah ditentukan oleh Allah yang Maha Perkasa. Al-Aziz, yang mana sifat aziz tu Allah mentadbir dengan cara paksa, mesti ikut arahan dia.
mesti ikut apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kan? Al-Alim, Allah tahu. Allah perintah suruh buat ni, jangan buat macam lain-lain, kerana Allah tahu kamu selayaknya begini, tak layak begini. Begitu Allah nak sebut ciptaan. Allah hantar wahyu kepada Nabi Muhammad, hantar Al-Quran kepada Nabi Muhammad, hantar syariat itu hukum hakam begini, sekejap berubah pula hukum hakam dalam hukum mansukh, nasikh dan mansukh. Hukum diguna pakai hanya beberapa bulan, lepas itu ditukar jadi haram. Daripada halal haram, mungkin daripada haram jadi halal, bertukar-tukar. Itu semua Allah yang mencipta langit ni yang menentukan. Kenapa kamu nak pertikaikan, wahai kaum musyrikin? Fa in a'radu, jadi sepatutnya kita semua kena tunduk. Tak boleh kita elak daripada perintah Allah Ta'ala. Walaupun sedikit, walaupun sikit kita petikai, tak boleh, tak layak. Allah Al-Aziz, Aziz, Allah perkasa untuk paksa kamu ikut je arahan dia. Kan? Allah Maha perkasa. Dia paksa kita untuk tunduk. Paksa untuk sembahyang 5 waktu, tak boleh kurang, tak boleh lebih fardunya, yang fardu lah. Dan adapun yang sunat, demikian hukumnya. Ini haram, ini wajib dan sebagainya. Semua telah diatur. Kita hidup kena ikut yang tu je. Tak boleh nak mereka-reka sendiri. Ya. Sebab Allah menentukan, dan kenapa dia tentu itu, dia tahu. Dia tahu ini kebaikan untuk makhluk. Maka tak layak untuk kita pertikai, untuk kita ingkar. Kalau ingkar, Allah kata, fa in a'radu, kalau mereka berpaling daripada perintahku, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Bagi tahu kepada orang yang berpaling, tak nak ikut, bantah, tak setuju, nak komen macam-macam, nak suruh tambah lah, nak suruh kurangkan, tak nak yang ni, nak ambil yang ni daripada hukum yang aku tentukan. Warning kat dia orang, anzartukum, aku beri warning kepada mereka semua, kamu semua, bahawa dengan sa'iqah, iaitu mungkin akan datang satu petir, satu gegaran, ancaman, azab yang berbentuk bencana alam, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi, tapi khususnya daripada angkasa, seperti mana Allah telah tunjuk contoh kepada kaum Ad yang dah kena bencana datang daripada langit, bencana angin kencang, ribut taufan. Ad yang diutuskan Nabi Hud AS, di mana perkampungan mereka di Ahqaf, Wadi Ahqaf, iaitu di satu tempat di Hadramaut, Yaman. Wadi Ahqaf, di situ mereka ni sifat penentangan mereka, iaitu sifat sombong yang ada pada dewan, sehingga mereka dabik dada. Nanti Allah cerita kemudiannya, jahat dewan ni sombong, anggap dewan hebat dan tak ada siapa yang lebih hebat pada dia. Ni datang Nabi Hud, apa Hud ada? Dia ada apa? Dia boleh buat apa? Kami dah buat sekian hebat, sekian hebat. Kaum Ad, badan sasar tinggi, kuat. Mereka mampu angkat benda yang berat dengan kekuatan mereka sahaja, tak perlu tenaga-tenaga binatang dan sebagainya. Dan mereka boleh buat, kaum Ad ni, dia boleh buat rumah atas puncak bukit, yang bukit tu bukan macam bukit kita landai macam tu kan. Dia bukit mencacak macam tu, dia boleh buat rumah atas ni. Masih ada kesan-kesannya. Jadi dia bangga dengan kehebatan dia. Dia kata, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi di muka bumi yang lebih hebat pada kita? Tak ada. Tak ada yang lebih hebat pada kita. Kita lah yang paling hebat teknologi, paling hebat pembinaan dan sebagainya. Dabik dada. Allah tak apa. Allah bagi peluang. Hantar Nabi dulu, Nabi Hud, dakwah dia orang, ajak pada Allah. Mereka menentang. Allah madai hantar apa dia? Taufan je tuan. Taufan. Sekali taufan selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 8 hari 7 malam. Pukul 8 hari 7 malam non-stop. Sehingga semua manusia, semua rumah melambung naik atas. Melambung terbang di atas tuan. Selama seminggu tu 8 hari 7 malam. Lepas tu Allah stop. Yang derah-derah angin tadi ni terus stop, jatuh. Allah kata
seumpama macam batang kayu yang reput jatuh hempak ke tanah. Apa jadi? Berkecai. Sehingga kampung yang makmur dengan manusia seolah macam tak pernah ada orang duduk. Lapang, tak tahu pergi ke mana. Manusia tak ada, rumah tak ada, pokok tak ada, kosong. Allah punya hantar taufannya. Kan? Tu kaum Ad. Kaum Samud pun lebih kurang macam tu, menentang Nabi. Nabi dihantarkan Nabi Saleh. Samud, Nabi Saleh. Jadi Allah bawa dua cerita ni. Sebenarnya Allah nak tuju pada kufar. Ayat ni turun, kita dah cerita sebut dulu tentang Utbah bin Rabi'ah, dua beradik yang sangat kuat menentang Nabi, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Tapi Utbah ni dia jadi utusan orang Quraisy. Utusan orang Quraisy suruh pergi jumpa Muhammad, dialog dengan dia. Apa dia nak sebenarnya? Duk kutuk Tuhan kita. Utbah kata, kenapa ke Muhammad kutuk Tuhan kami, anggap agama kami tak betul, engkau je yang betul. Kalau kau nak buat begitu, tujuan kau nak dapat harta banyak, stoplah, tak payah buat. Kami bagi engkau jadi orang paling kaya, jutawan paling besar. Kalau engkau nak wanita cantik, kami tayang semua anak dara kami, bini kami, kau pilih, tunjuk berapa puluh kau nak, ambil lah. Stoplah, tak payah nak hina Tuhan kami. Dan kalau engkau nak jadi ketua lah, kerana buat tu kerana nak jadi pengaruh dan ketua, kami terus lantik engkau jadi raja nombor satu paling berkuasa, kami semua tak ada apa-apa kuasa. Stoplah. Sehingga Nabi diam tanpa apa jawapan. Terus turun ayat ni daripada awal sampailah fa in a'radu, ayat 12, ayat 13 dan sebagainya, tentang ancaman Allah kepada bencana yang Allah pernah bagi pada Ad dan Samud. Kenapa Allah sebut Ad dan Samud? Allah tak sebut lagi waktu ni cerita Fir'aun, cerita Nuh, Nabi Lut dan sebagainya. Sebab Ad dan Samud ni paling dekat dengan Saudi, paling dekat dengan Mekah. Ad di selatan, di Hadramaut dengan dengan Mekah tak jauh pun, dan cerita tu dia orang tahu. Cerita Ad ni dia orang tahu. Orang Mekah tahu. Samud kira paling dekat utara Saudi, utara pada Madinah. Masih dalam kawasan Saudi, di utaranya sempadan dengan Jordan. Samud. Kalau sekarang ni dia orang sebut Madain Saleh. Madain Saleh. Jadi tak jauh dengan dia orang tahu cerita. Sebab tu Allah turunkan ancaman, jaga Allah akan hantar bencana macam mana hantarnya bencana Ad dan Samud. Kan? Bila dengar tu, Utbah dan Mula menggeletar, dia lari balik, diam terus duduk di rumah. Dia dengar ayat Quran Nabi baca tadi satu-satu ayat, dan sambil dengar ancaman dia takut. Dia tahu Muhammad tak pernah cakap bohong. Muhammad tak pernah buat cerita dongeng. Tak pernah buat cerita saja-saja nak menakutkan orang, tak ada. Dia cerita memang betul, fakta dan benda yang benar-benar berlaku. Lepas tu bila Nabi sebut kena ancamannya itu, dia mula takut. Tapi dia tetap tak terima juga Islam dia, sebab hidayah tak sampai pada dia walaupun dia berdepan dengan Quran. Akhirnya dia tetap mati dalam keadaan kufur wal'iyadzubillah apabila datang Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada Utbah, dia kata, kami hantar suruh kau dialog dengan Muhammad, balik mai ceritalah kami apa, buatlah report, buatlah laporan pada kami. Tiba-tiba kau balik senyap kat rumah. Apa dia jadi? Maka terkeluar di lidah Utbah bahawa aku dah dengar cerita Muhammad yang menggerunkan. Abu Jahal dah mula ragu-ragu dengan Utbah. Engkau pun dah percaya dengan cakap Muhammad? Engkau dah terpengaruh dengan dia ke? Engkau dah ikut agama dia ke? Kan? Tapi Utbah ketika itulah bila bersahabat dengan orang jahat ni, tuan, walaupun kita dah berdepan, dah terpengaruh nak jadi baik dah, tiba-tiba dia main racun pula. Dia kata, apa ni kau dah mula nak ikut Muhammad, kau tak ingat ke kita punya bisnes lah apa itu ini. Dah mula takut, bisnes, harta benda ini. Dah. Terus dia menentang Nabi Muhammad SAW sehingga mati dalam keadaan kufur wal'idzabillah. Jadi peranan sahabat-sahabat yang baik, peranan persekitaran yang baik, peranan penting. Kerana kita walaupun dah berubah, contohnya kalau orang yang berhijrah tu, cerita hijrah kan, berubah, tapi bila kawan-kawan masih duk berkawan dengan cara orang-orang lama, cara-cara tu juga, cara maksiat dan sebagainya, dia terpengaruh balik ke sana balik kan. Maka cerita Samud tadi, Allah turun bencana dalam bentuk, mulanya mereka kena kemarau yang terlalu lama, kering kontang, binatang nak mati dah. Tiba-tiba Allah datangkan awan gelap,
Dia orang duk minta ni, bila nak awan, nak turun hujan, tak ada air ni. Tiba-tiba Allah datangkan awan gelap di atas kepala dia orang. Satu tempat tergumpal awan hitam tu. Oh, dia orang punya happy, seronok. Seolah-olah minta pada Tuhan dia orang ni berjaya. Tuhan dia hantar ni, Tuhan berhala pada waktu tu. Di samping kemurkaan Allah kerana perbuatan sebilangan daripada mereka ni yang membunuh unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Naqatullahi lakum ayah, yang Allah Ta'ala hantar unta tu sebagai mukjizat Nabi Saleh. Dia orang bunuh sehingga Allah datangkan bencana. Mulanya bencana kering kontang, lepas tu awan gelap. Punya dia bawa semua kambing, lembu, anak-anak pinak kecil besar semua duduk tunggu bawah awan gelap. Nak turun tu seolah bawa semua bekas-bekas nak tak ada air. Tiba-tiba yang turun tu bukan hujan, datang petir, dentuman petir, kena mereka hangus terbakar. Ada yang bunyi meletup punya kuat, pecah kepala dia orang. Kerana bunyi petir, bunyi dentuman tu, guruh yang terlalu kuat. Habis hancur kaum Samud. Walaupun mereka juga mendabik dada bangga kerana mereka mampu untuk tebuk bukit-bukit jadi istana. Ada dua bangsa yang teknologi tu, tebuk bukit buat bilik rumah, buat istana, iaitu Madian, kaum Nabi Samud, kaum Samud yang hantar Nabi pada mereka, Nabi Saleh, dan juga kaum Nabi Syuaib, Madain Syuaib di Jordan sekarang ni. Ala kulli hal disebutkan bahawa Allah beri ancaman. Izja'athumur rusul min baini aydihim min khalfihim. Mereka ditimpa azab seperti mereka Ad dan Samud, setelah mana Allah hantar rasul-rasul pada mereka orang ni. Wa min khalfihim, datang rasul kok ni semua datang dakwah mereka. Allah ta'budu illallah, semua rasul-rasul tersebut membawa satu slogan dakwah, iaitu adalah kamu sembah pada Allah. Mari sembah pada Allah Ta'ala, tinggal sembahan berhala dan benda-benda lain. Qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikah. Ni Allah datang kod perkataan tu, sebab perkataan ni juga diungkap oleh orang Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kata, kalau engkau betul Rasul Muhammad, Muhammad, kalau engkau betul lah Rasul, hantar mai malaikat. So malaikat tu cakap pada kami, Muhammad ni betul, Muhammad ni Rasul, baru kami ikut. Hantar malaikat lah. Atau ada permintaan dia. Pertama, hantar malaikat turun mai. Atau yang kedua, kau kata kau dapat wahyu. Kami tak percaya sebab wahyu tak nampak, sehingga kau baca baru dengar. Kami nak wahyu tu turun ke kertas, nyeng mai depan kami. Ini wahyu Allah dalam bentuk kertas, kan? Ataupun batu jatuh, pum, kami nampak tulisan, baru kami percaya. Macam-macam dongengan permintaan dia orang. Jadi Allah sebut ni, sebenarnya ungkapan macam tu bukan pada Nabi Muhammad je, musuh-musuh Nabi Muhammad je, padahal musuh para Nabi yang lain semua cakap macam tu. Kalau engkau betul lah, mana tak nampak pun malaikat, kau dah hantar malaikat suruh bagi tahu kami, suruh beriman pada engkau. Qalu law sya'a rabbuna, kalaulah Allah kehendaki, Tuhan kami kehendaki, sudah pastilah dia akan turunkan malaikat. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tak percaya dengan apa yang dihantarkan pada kamu. Kami tak mau. Selagi tak ada malaikat mai cerita, kami tak percaya. Ini sebenarnya keimanan kita. Sebenarnya iman tu itulah. Iman ni tak mampu nak bukti, tuan-tuan, dengan contoh kita beriman pada alam akhirat. Cerita alam akhirat, mula daripada kubur. Dalam kubur ni ada macam ni, ada azab, ada nikmat. Mungkin kubur diluas seluas mata memandang, ataupun dihimpit sesempitnya. Ada malaikat datang. Kita tak boleh nak tunjuk video, tuan-tuan. Nak tunjuk video ke, nak pergi melawat tengok luas macam mana, tak boleh. Itu bergantung pada terbukanya hati kita, gembira, tenangnya hati kita bila dengar maklumat-maklumat daripada Quran. Itu tanda kita beriman pada Quran. Kita tak perlu bukti bawa video tunjuk ni lah kubur berlaku macam ni. Tak payah, kan? Seperti mana contoh, tuan-tuan percaya pada mungkin isteri, mungkin percaya pada anak cerita sana accident, dan kita percaya. Tak ada bukti, tak ada gambar pun kita percaya, sebab kita percaya pada dia.
Begitu kita percaya pada Nabi Muhammad, apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Kita percaya pada Quran, apa yang ada dalam Quran. Tak payah nak keluar bukti, gambar ke apa sebagainya. Cukup benda tu dicerita dengan ayat gini-gini, ya saya beriman. Kan? Fa amma adun, Allah ceritakan kisah kaum Ad. Mereka ni fastakbaru fil ard. Kejahatan mereka ni adalah utamanya sombong, dabik dada. Malah mereka menghina semua kaum yang bukan bangsa Ad. Bukan Ad, lekeh. Ad, hebat. Kaum Ad. Bighairil haq, dengan cara yang tak benar. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Sambil semua ungkapan mereka, kamilah paling hebat di muka bumi, tak ada siapa yang lebih kuat daripada kami. Wal'iyadzubillah. Kita tuan-tuan, apapun kejayaan kita, apapun kedudukan kita, apapun kuasa harta benda kita, banyak mana pun, tak layak kita nak mendabik dada. Hebatnya kita, pandainya kita, cerdik dan sebagainya, tak payah. Tak layak untuk kita sebut demikian. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang paling banyak ilmu di muka bumi ni, pasti ada yang lebih pada dia. Begitu juga yang paling kaya, pasti ada yang lebih pada dia. Kaya dah ni, ada lagi yang lebih. Sehinggalah yang paling maha kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum. Mereka tak perhati ke? Allah yang menciptakan mereka nilah yang sangat maha kuat. Allah lah yang maha kuat. Tuan-tuan para hadirin sekalian, kita ni lemah tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang satu ketika di satu rumah, rumah kan, ada ni, memang rumah orang besar lah, orang kaya, rumah cantik, perhiasan sebagainya, sutuk aircon semuanya kan. Tiba-tiba dia jamu makanan. Makanan pun sedap lah kita. Lupa penyakit kan, lupa kecil manis, lupa nak makan kan. Punya sedap kan. Tapi datang lalat seekor, nye. Dia lah punya Allah, lalat ish tak kena, halau datang pula. Barulah ada seorang ustaz terfikir, kita ni nampak je hebat besar, lalat seekor pun kita tak boleh nak lawan. Lalat seekor pun kita tak mampu nak lawan dia. Malah dengan lalat tu boleh menyebabkan kita mati, bawa penyakit, bawa bakteria, bawa virus dan sebagainya. Itu je, kita tak nak lawan. Macam ni lah coronavirus ni kan. Benda yang kecil sampai mata kasar kita tak boleh nampak, itu boleh menyebabkan orang mati. Punya lemahnya kita, janganlah nak belagak-belagak. Allah boleh hantar macam-macam. Kan? Sehalus-halusnya sebagai tentera dia untuk hancurkan musuh Allah Ta'ala, boleh jadi. Kan? Bukanlah kita nak kata coronavirus ni tentera nak hancurkan musuh. Tak juga. Ada juga orang saleh yang kena dan sebagainya. Sebab memang cara Allah, bila Allah turunkan satu musibah pada satu tempat, walaupun ada orang saleh, Allah tak pilih-pilih. Koklah kena orang ni je orang saleh, tak kena orang ni, orang yang baik, orang yang semayang tak kena, tak. Bila Allah turun, semua kena. Cuma bedanya orang yang mati tapi dia soleh, kena penyakit tu, matinya mati syahid, dapat pahala. Yang ni tetaplah dengan azabnya kalau orang yang menentang Allah Ta'ala. Seperti mana satu ketika Rasulullah sebut, nanti akhir zaman akan datang tentera Sufiani. Tentera Sufiani, nama pemimpin tentera tu. Kalau kita mungkin boleh sebut presiden di Syam, di Syria. Sangat kejam, tentera dia sangat kejam. Sehingga dia lenyek budak-budak, bunuh budak-budak, perempuan, belah perut dan sebagainya. Kejam. Siapa tentang dia memang akan kena kekejaman, kezaliman dia. Tentera ni akan hantar kumpulan tentera yang banyak, suruh pergi Mekah. Menuju ke Mekah, mereka akan dua misi. Yang pertama akan roboh Kaabah, dan yang kedua bunuh Imam Mahdi yang dah dengar mula muncul, mula dibai'ah sebagai Imam Mahdi di Mekah. Tentera ni datang nak bunuh dan nak hancur Kaabah. Tapi sampai di Madinah, sampai di Baidah, Allah tenggelamkan bumi tersebut, seolah terbuka, dan dewan tentera semua jatuh dalam tu jadi kubur. Terus jadi kubur. Semua yang ada situ akan tenggelam. Sayyidatina Aisyah terkejut. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah orang-orang tempatan yang tak terlibat dengan tentera pun kena juga? Tenggelam juga? Ya Rasulullah, semua sekali.
akan kena. Tapi Nabi kata yub'atsu ala niyyatihim. Tapi mereka dibangkitkan di mahsyar nanti. Mati dunia, mati semua sekali. Orang soleh, tak soleh, tahta orang nak pergi umrah pun ada, tahta wali Allah pun lalu situ, tahta macam-macam. Tapi meninggal mereka, waktu dibangkitkan daripada kubur nanti, Allah asingkan. Yang ni orang soleh meninggal dengan bencana tersebut dapat pahala mati syahid. Yang ni orang yang menentang Allah Ta'ala mati dengan bencana akan ditambah azabnya, wal'iyadzubillah. Baidah tu di mana? Dikatakan di antara Masjid Nabawi dengan masjid kita Miqat tu kan. Lebih kurang antara, memanglah kawasan Madinah juga. Allah tenggelamkan ke semua nanti. Tentera Sufiani, sebab tu kita tak heran tuan-tuan, tak ada kuasa dunia yang boleh tentramkan Syam sekarang. Maksudnya lawan Bashar Assad sehingga dia tu kuasanya. Mungkin kekejaman yang ada pada dia sekarang ni baru tingkatan pertama, kedua ikut. Belum sampai tahap Sufiani nanti. Nabi kata tentera Sufiani tentera yang paling kejam, sehingga dia hantar tentera nak roboh Kaabah, bunuh Imam Mahdi, dan tentera tu dah masuk Madinah. Sebelum tenggelam dalam lubang tadi, dah masuk Madinah, dia bunuh semua keturunan Nabi SAW. Zuriat Nabi, dengar je Said, dengar je keturunan Rasulullah SAW, dia bunuh habis semua. Pasal apa? Mereka tak nak ada kekuatan Imam Mahdi. Imam Mahdi daripada keturunan Nabi SAW, daripada jalur Fatimah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang sebutnya wa kanu bi ayatina yajhadun, dan sememangnya mereka sengaja nak engkar, nak menafikan tanda-tanda kekuatan kami, sedangkan mereka sudah mengetahui tentang mereka ni sekadar hamba Allah yang maha. Sebab dia sebenarnya Allah tuju ni kepada orang Quraisy. Orang Quraisy dah tahu. Macam Utbah tadi, dia tahu Nabi cerita ni betul, tapi tetap tak nak terima kerana masih mengagungkan dia punya harta. Oh, kalau aku ikut Muhammad habis harta ke mana, jawatan ke mana, orang tak sanjung aku lagi, orang kaina aku. Tak nak ikut Muhammad. Walaupun dia tahu, Allah kata dia tahu kebenaran tu, dia tahu kebenaran, tapi masih tak nak terima. Farsalna alaihim rihan sarsara, maka kami hantar angin taufan, ribut nahas kepada siapa ni? Yang ni kaum Ad. Ni cerita kaum Ad. Fi ayyamin nahisat, pada beberapa hari berturut-turut, tak berhenti badai taufan tu. Linudhiqahum, sebagai azab bagi mereka, mengenakan pada mereka azab yang sangat hina dalam kehidupan dunia. Tu baru kena azab kat dunia, belum akhirat kan? Belum akhirat. Dunia baru. La azabul akhirati akhza, azab di akhirat lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih hina lagi daripada azab dunia ni. Wahum la yunsarun, sedangkan mereka di akhirat nanti takkan boleh elak. Tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa yang akan membantu mereka kan? Wa amma Samud, Allah cerita pula kaum Samud. Tadi cerita kaum Ad. Kaum Ad siapa dia tuan-tuan? Tadi kita cerita kaum Ad di Wadi Ahqaf, dan Nabi mereka adalah Nabi Hud AS. Cuma dalam bencana Nabi Hud, bencana kaum Ad ni, Allah selamatkan orang beriman. Orang beriman Allah selamatkan. Kan? Iaitu kaum yang beriman dengan Nabi Hud AS, mereka pindah pergi tempat lain, keluar daripada kampung tu, sehingga Allah datang taufan di kampung tersebut. Dan maqam Nabi Hud AS masih ada, dan itulah antara maqam Nabi yang disepakati oleh seluruh ulama bahawa betul itu maqam Nabi Hud. Adapun Nabi-Nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad SAW, orang tak pasti. Orang tak pasti. Mungkin ada yang kata di Jordan, ada yang kata di sini, ada yang kata di sana. Tapi adapun kaum Nabi Hud AS, semua ulama sepakat bahawa dia berada di Wadi Ahqaf, Hadramaut. Wa amma Samud, adapun kaum Samud, fahadainahum, maka kami beri petunjuk kepada mereka, fastahabul ama 'alal huda, tapi mereka lebih suka pilih sesat, buta, daripada hidayah. Allah hantar Nabi Saleh AS.
pada peringkat awal, banyak masyarakat kaum Samud dah mula minat ataupun terima dakwah Nabi Saleh. Tapi pembesar-pembesar kaum kaum Samud, pembesar-pembesar kaum Samud seolah warning dia orang ni, kau ikut habis miskin kau, takkan diberi bantuan dan sebagainya. Fa'akhadhathum sa'iqatul azab, maka akhirnya kami kenakan pada mereka bentuk azab petir daripada langit, al-hun yang menghinakan, bimakan yaksubun, disebabkan kerana perbuatan mereka, dan kami selamatkan orang beriman dan mereka lah orang yang bertakwa. Wa yawma yahsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un, dan ingat hari Allah himpunkan segala musuh-musuh Allah untuk dibawa semua musuh Allah ke dalam neraka, lalu mereka dijaga oleh kawalan malaikat serta diatur keadaan perjalanan mereka, ada yang dibaling, ada yang dihumban, ada yang tendang, ada yang ditolak oleh para malaikat penjaga neraka, dan perjalanan mereka masing-masing diatur oleh Allah Ta'ala untuk dihumban ke dalam neraka. Hatta idza ma ja'uha wallahu ta'ala alam, sehingga Allah sifatkan pula, tadi cerita bencana kat dunia Ad dan Samud, Allah cerita pula bencana di akhirat nanti. Bagaimana pedihnya dan sakitnya sehingga kulit-kulit ni terbakar dah, Allah ganti lagi, terbakar Allah ganti lagi, hancur Allah ganti lagi, dan dialah yang bercerita ni, aku dulu buat ni, aku dulu buat ni, aku dulu buat ni. Kulit akan bercakap nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala, kita akan sambung nanti kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtina bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfina 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.